Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah tercinta iaitu Prof. Madya Dr. Rohaida binti Kamaruddin. Kami daripada kumpulan 15 yang terdiri daripada saya iaitu Nur Aisyah binti Masri bernombor matrik 203307 dan dua orang lagi rakan saya iaitu Nur Amirah binti Ishaq bernombor matrik 203942 dan Tuan Nur Munira binti Tuan Abdullah bernombor matrik 203928. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan 3 tajuk ringkas yang telah diberikan kepada kami berkaitan dengan perkembangan bahasa, iaitu kami akan kupaskan berkenaan dengan perbezaan jantina, gangguan berbahasa dan juga syarat utama masalah perkembangan bahasa. Baiklah, terlebih dahulu saya akan mulakan dengan pendahuluan. Seiring bertambahnya usia kanak-kanak, maka perkembangan bahasa mereka juga akan semakin berkembang. Kanak-kanak mula memahami bahasa ataupun mula mempelajari perkataan dengan hanya menggunakan sensori motor mereka, dan seiring bertambahnya usia mereka, mereka akan mula menggunakan perkataan demi perkataan sehingga menghasilkan satu ayat gramatis yang dapat dipahami oleh orang lain. Dan hal ini telah membuktikan bahawa perkembangan bahasa yang dicapai oleh kanak-kanak dan juga perkembangan bahasa yang dicapai oleh orang dewasa adalah sangat berbeza. Perbezaan perkembangan bahasa yang dicapai oleh orang dewasa dan juga kanak-kanak ini telah membawa kepada satu kajian perkembangan bahasa ke sisi yang lain, iaitu dari aspek perbezaan jantina. Menurut kajian lepas, golongan wanita menunjukkan kelebihan berbahasa yang lebih tinggi berbanding dengan golongan lelaki. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu kajian yang telah dijalankan di Amerika Syarikat, di mana hasil mendapati bahawa 5.5% kanak-kanak Amerika yang mempunyai masalah berbahasa terdiri daripada sejumlah besar golongan lelaki, iaitu sebanyak 7.2% berbanding dengan golongan wanita yang hanya 3.8% sahaja. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa golongan wanita ini perkembangan bahasanya lebih cepat berbanding dengan golongan lelaki. Baiklah, secara saintifiknya untuk melihat perbezaan perkembangan bahasa antara lelaki dan juga golongan wanita ini, kita dapat melihat daripada 4 aspek utama. Yang pertama adalah kesan lateralisasi pada bahasa, dan yang kedua adalah kadar perkembangan motor halus, dan yang ketiga adalah overdiagnosis ataupun diagnosis penyakit, dan yang keempat adalah keterlihatan ataupun visibility. Berpandukan teori lateralisasi, hemisfera kiri otak merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam mengatur penyimpanan, pemahaman dan juga produksi bahasa secara semula jadi. Terdapat 2 bahagian yang dikenal pasti bertanggungjawab dalam fungsi kebahasaan, iaitu pada daerah Broca dan juga daerah Wernicke. Namun, menurut satu kajian yang dijalankan ke atas pesakit unilateralization, iaitu satu kajian yang mengkaji tentang belahan otak dengan mengambil kira fungsi dan juga kesan terhadap belahan otak itu, mendapati bahawa lateralisasi bahasa pada golongan wanita meliputi 2 hemisfera otak, iaitu otak kiri dan juga otak kanan. Manakala bagi golongan lelaki hanya tumpu kepada hemisfera kiri otak. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan hasil daripada kajian tersebut bahawa apabila seseorang wanita itu mengalami kecederaan pada hemisfera kiri otak, beliau masih lagi dapat mengimbangi kerosakan tersebut berbanding dengan lelaki yang hilang keupayaan lisan apabila berlakunya kecederaan pada otak sebelah kiri mereka. Seterusnya, kadar perkembangan bahasa antara jantina dapat dilihat melalui kadar perkembangan motor halus yang dilakukan oleh mereka sewaktu mereka bertutur. Perkembangan motor halus dilihat sangat lemah pada golongan lelaki berbanding dengan golongan wanita, dan hal ini menyebabkan golongan lelaki ini cenderung untuk lambat bercakap berbanding dengan golongan wanita. Dan perkara ini juga telah dipersetujui oleh beberapa orang tokoh seperti Schreiber, Tomlin dan juga Max Sweeney pada tahun 1999 yang menyatakan bahawa kemahiran motor halus yang diperlukan untuk membetulkan pertuturan berkembang dengan sangat perlahan pada golongan lelaki berbanding dengan golongan wanita. Baiklah, melihat kepada overdiagnosis ataupun diagnosis penyakit pula, secara klinikalnya golongan lelaki ini cenderung didiagnosis dengan pelbagai gangguan berbanding wanita. Bagi perkembangan bahasa antara jantina menurut aspek visibility ataupun keterlihatan, golongan lelaki lebih cenderung untuk mengalami kecacatan berbahasa berbanding dengan golongan wanita. Ini adalah kerana golongan lelaki cenderung kelihatan dan bertindak secara fizikal apabila mereka mengalami sebarang gangguan, dan perkara ini telah menyebabkan mereka kerap didiagnosis berbanding dengan golongan wanita yang tidak kelihatan ataupun sifatnya tidak terlihat dan juga selalu memendam, menyebabkan mereka kurang didiagnosis oleh sebarang gangguan termasuklah gangguan berbahasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Nur Munirah binti Tuan Abdullah bernombor matrik 203928. Saya akan teruskan dengan gangguan bahasa. Okey, gangguan bahasa adalah gangguan kefahaman atau penggunaan sistem pertuturan, bertulis, simbol dan sebagainya. Gangguan ini mungkin melibatkan masalah dalam beberapa bidang seperti bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan juga pragmatik.
Okey, seterusnya Osman dan rakan sekerjanya telah mengenal pasti satu siri tingkah laku pada kanak-kanak dalam lingkungan 18 hingga 36 bulan yang merupakan peramal untuk keperluan campur tangan bahasa. Okey, peramal ini termasuklah pembendaharaan kata yang lebih kecil daripada kebiasaannya. Seterusnya, kelewatan pemahaman bahasa selama 6 bulan ataupun dengan jurang pengeluaran pemahaman yang lagi besar. Okey, masalah fonologi seperti percakapan terhad dan juga penyuaraan yang terhad. Juga terdapat beberapa peniruan vokal spontan dan pergantungan pada pemodelan langsung dalam tugas meniru. Dalam pada itu, permainan gabungan atau simbolik yang kecil, beberapa gerak isyarat komunikatif ataupun simbolik, dan yang terakhir adalah masalah tingkah laku yang kerap berlaku. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amirah binti Ishaq, nombor matrik 203942. Saya akan meneruskan pembentangan yang ketiga, iaitu syarat utama masalah perkembangan bahasa. Syarat utama masalah perkembangan bahasa ini ada 12 dan syarat-syaratnya ialah yang pertama ialah gangguan hyperaktif kekurangan perhatian. Gangguan hyperaktif kekurangan perhatian ini merupakan kelainan perilaku yang mempengaruhi perilaku atau perkembangan pada kanak-kanak. Kanak-kanak yang menderita gangguan hyperaktif ini akan menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian ataupun terlalu aktif dan bersikap impulsif. Yang seterusnya iaitu gangguan pemprosesan pendengaran. Gangguan pemprosesan pendengaran ini merupakan masalah pendengaran yang berlaku apabila otak tidak dapat memproses suara secara normal. Yang ketiga iaitu autisma. Autisma ini merupakan gangguan perkembangan neuro iaitu perkembangan otak yang akan berlaku sepanjang hayat. Autisma ini akan memberikan kesan kepada perkembangan otak dan akan mempengaruhi keupayaan kanak-kanak untuk berkomunikasi. Dan yang keempat iaitu dispraksia verbal perkembangan. Dispraksia verbal perkembangan ini juga dikenali sebagai aprasia pertuturan kanak-kanak ataupun aprasia pertuturan perkembangan. Dispraksia verbal perkembangan ini merupakan salah satu keadaan yang di mana kanak-kanak akan mempunyai masalah dalam menyebut sesuatu bunyi, suku kata dalam sesuatu perkataan yang akan diujarkan. Yang kelima iaitu kelewatan dalam berbahasa. Kelewatan dalam berbahasa ini merupakan kecelaruan bahasa di mana kanak-kanak gagal untuk membangunkan bahasa sendiri yang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut dalam sesuatu tempoh perkembangan. Yang seterusnya, yang keenam iaitu otitis media. Otitis media ini didiagnosiskan pada pesakit dengan permulaan akut yang menghadirkan infusi telinga tengah yang ada fizikal keradangan pada bahagian tengah telinga dan akan mempunyai gejala-gejala seperti sakit, kerengsaan atau demam. Dan yang ketujuh iaitu kecacatan bahasa pragmatik. Kecacatan bahasa pragmatik ini dikenali juga sebagai gangguan komunikasi sosial. Gangguan komunikasi sosial atau kecacatan bahasa pragmatik ini merupakan gangguan yang berlaku dalam pemahaman pragmatik dan dalam sesebuah aspek bahasa kanak-kanak. Yang ke-8 iaitu gangguan bahasa tertentu. Gangguan bahasa tertentu ini merupakan gangguan yang melibatkan pemprosesan maklumat linguistik tertentu dalam sesuatu bahasa untuk kanak-kanak itu berhubung. Seterusnya iaitu yang ke-9 iaitu kelewatan dalam pertuturan. Kelewatan dalam pertuturan ini berlaku apabila kanak-kanak mencapai umur 2 tahun tetapi tidak dapat mengaitkan dua perkataan yang sudah diperoleh. Dan biasanya kanak-kanak yang sudah pun berumur 2 tahun ini akan mempunyai lebih daripada 500 patah perkataan ketika mereka bercakap ataupun ketika mereka mengujarkan sesuatu bahasa. Yang seterusnya iaitu gangguan pertuturan. Gangguan pertuturan ini apabila kanak-kanak mempunyai masalah dalam mengeluarkan bunyi pertuturan. Dalam kes ini ataupun dalam masalah ini, kanak-kanak tersebut sukar untuk mengenal pasti suku kata ataupun perkataan dalam sesuatu pertuturan. Maknanya mereka sukar untuk mengeluarkan. Yang ke-11 iaitu gangguan bunyi pertuturan. Gangguan bunyi pertuturan ini merupakan salah satu masalah yang
berkait rapat dengan nada, kekuatan dan kualiti bunyi yang dikeluarkan oleh pita suara seseorang. Yang ke-12 iaitu pengulangan dalam ucapan. Pengulangan dalam ucapan ini berlaku disebabkan kanak-kanak mengulangi ujaran yang dituturkan oleh seseorang dan mereka akan memetakan semula suara yang mereka dengar tersebut dari sebutan lisan orang lain. Maksudnya suara yang mereka dengar mereka akan samakan ataupun akan sekalikan dengan ujaran-ujaran yang mereka dengar daripada orang lain. Dan yang terakhir, kesimpulannya, kajian lepas telah membuktikan bahawa proses perkembangan bahasa golongan wanita lebih cepat berbanding daripada golongan lelaki. Gangguan bahasa merupakan gangguan kefahaman atau penggunaan sistem pertuturan yang boleh berlaku apabila terdapatnya gangguan-gangguan lain seperti yang telah dinyatakan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.